Adi binti Izmi dari SMK Bandar Udang Utama. Okey, tajuk kajian tindakan saya pada kali ini ialah berkaitan dengan penggunaan dalam soalan dalam meningkatkan kefahaman pelajar bagi tajuk pentadbiran barat di Sabah dan juga Sarawak. Okey, untuk makluman semua, saya mengajar subjek sejarah tingkatan 3. Okey, jadi untuk makluman semua, refleksi PKP saya yang lepas yang mana berdasarkan pemerhatian saya, pelajar saya ini tidak menguasai sepenuhnya tajuk pengajaran yang telah saya ajar, dan juga saya tertanya iaitu suasana belajar sambil bermain dan kaedah ini sangat sesuai digunakan terutamanya pada waktu tengah hari, memandangkan waktu saya mengajar tu kebanyakannya pada pukul 11 ke atas. Macam tu. Okey, kumpulan sasaran saya ialah 30 orang pelajar kelas 3 Diamond, yang mana 16 pelajar perempuan dan juga 16 pelajar lelaki. Okey, saya menggunakan kaedah metodologi ujian pra-dampur dan juga pemerhatian. Okey, sebelum kaedah DAM ini dilaksanakan, saya telah memberi satu latihan untuk menilai kefahaman pelajar setelah tajuk itu saya ajar. Jadi rata-rata menunjukkan ini antara data yang menunjukkan markah pelajar saya, yang mana ada sebenarnya 4 orang pelajar yang mendapat markah yang bagi saya agak rendah lah, sebab kelas 3 Diamond ini merupakan kelas pertama. Jadi markah bawah 5 markah ialah 4 orang. Bawah 10 markah, 6 hingga 10 markah 17 orang, 11 hingga 15 markah 7 orang, dan 16 hingga 20 markah hanya 2 orang sahaja. Jadi saya telah memperkenalkan kaedah dalam soalan, yang mana dalam kaedah ini pelajar dibentuk kepada 6 soalan. Jadi satu kumpulan saya bentuk antara 5 hingga 6 orang pelajar. Okey, yang mana yang mana setiap pelajar tu wajib menyertai aktiviti ini. Okey, permainan ni macam ni. Okey, contoh yang nombor tu menunjukkan okey macam ni. Contohnya pelajar setiap kumpulan tu perlu membaling dadu, yang mana dadu tu terbahagi kepada 2 warna, satu warna merah dan satu lagi warna hijau. Okey, bila pelajar tu baling dadu dan apabila pelajar tu mendapat lontaran dadu yang berwarna hijau, maka pelajar perlu menjawab soalan yang bahagian kanan. Pelajar perlu menjawab soalan bahagian sini. Yang ni soalan ni diciptakan sendiri oleh pelajar berdasarkan subtopik yang saya bagi. Macam kumpulan 1 subtopik ni, kumpulan 2 subtopik ni. Subtopik itu berlainan antara kumpulan A dan juga kumpulan B. Okey, seterusnya sekiranya pelajar mendapat balingan dadu yang berwarna merah, jadi pelajar ada pilihan untuk menjawab aktiviti 2 silang kata, dan juga aktiviti 3 ialah teka-teki, yang mana soalan teka-teki tu pelajar boleh pilih nak ambil daripada sampul 1, 2, 3 dan 4. Itu bergantung pada pelajar. Okey, jadi setiap pelajar tu perlu menamatkan permainan. Jadi setiap pelajar dalam kumpulan tersebut perlu menamatkan permainan sehingga tamat. Yang mana setiap balingan dadu tu pelajar perlu menjawab soalan. Kalau macam pelajar tak boleh jawab soalan, saya bagilah rujuk buku teks pada macam tu. Okey, ni contoh permainan dadu. Dan sekiranya pelajar ni salah menjawab soalan yang diberikan, jadi contoh macam lontaran dadu tu pelajar dapat 3, jadi pelajar tu boleh bergerak 3. Gitu. Tapi sekiranya pelajar tu menjawab soalan dengan salah, mereka kena undur balik. Bergantung kepada jumlah dadu yang mereka dapat tu. Okey, ni berdasarkan pemerhatian saya, rata-rata pelajar menunjukkan bersemangatlah semasa aktiviti ini dijalankan. Okey, ni saya ambil satu contoh
satu kumpulan saja. Okey, selepas permainan ini tamat, saya bagi pula soalan yang sama sebelum saya menjalankan aktiviti ini. Saya memberi soalan objektif yang sama. Jadi berdasarkan pemerhatian saya menunjukkan perubahan markah. Sebab setiap kumpulan yang saya bagi, 6 kumpulan tadi memberikan subtopik yang berbeza. Jadi perbandingan markah sebelum dan selepas saya menggunakan kaedah ini. Jadi refleksi kajian saya ialah pelajar ni lebih semangat lebih semangat dan menarik minat pelajar untuk mempelajari mata pelajaran sejarah dengan mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan juga dapat meningkatkan kefahaman pelajar berkaitan dengan tajuk ini. Seterusnya bagi saya sendiri, bagi saya sendiri dapat memberi idea kepada saya untuk mempelbagaikan suasana pengajaran dan pemulacaraan yang dapat menarik minat pelajar. Okey, jadi cadangan kajian yang seterusnya. Kajian selanjutnya dapat menggunakan kaedah ini kepada kelas sejarah, terutamanya kepada kelas belakang, dan juga saya dapat mengaplikasikan tajuk pembelajaran seterusnya dengan menggunakan kaedah ini. Maksud saya bukan hanya berkaitan tajuk ini je lah boleh guna, tajuk lain pun boleh guna juga kaedah yang saya perkenalkan ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan rakan-rakan guru sekalian, saya Siti Diarabi binti Izmi dari SMK Bandar Udang Utama. Okey, tajuk kajian tindakan saya pada kali ini ialah berkaitan dengan penggunaan dalam soalan dalam meningkatkan kefahaman pelajar bagi tajuk pentadbiran barat di Sabah dan juga Sarawak. Okey, untuk makluman semua, saya mengajar subjek sejarah tingkatan 3. Okey, jadi untuk makluman semua, refleksi PKP saya yang lepas yang mana berdasarkan pemerhatian saya, pelajar saya ini tidak menguasai sepenuhnya tajuk pengajaran yang telah saya ajar, dan juga saya tertanya iaitu suasana belajar sambil bermain, dan kaedah ini sangat sesuai digunakan terutamanya pada waktu tengah hari, memandangkan waktu saya mengajar tu kebanyakannya pada pukul 11 ke atas. Macam tu. Okey, kumpulan sasaran saya ialah 30 orang pelajar kelas 3 Diamond, yang mana 16 pelajar perempuan dan juga 16 pelajar lelaki. Okey, saya menggunakan kaedah metodologi ujian pra-dampur dan juga pemerhatian. Okey, sebelum kaedah DAM ini dilaksanakan, saya telah memberi satu latihan untuk menilai kefahaman pelajar setelah tajuk itu saya ajar. Jadi rata-rata menunjukkan ini antara data yang menunjukkan markah pelajar saya, yang mana ada sebenarnya 4 orang pelajar yang mendapat markah yang bagi saya agak rendah lah, sebab kelas 3 Diamond ini merupakan kelas pertama. Jadi markah bawah 5 markah ialah 4 orang. Bawah 10 markah, 6 hingga 10 markah 17 orang, 11 hingga 15 markah 7 orang, dan 16 hingga 20 markah hanya 2 orang sahaja. Jadi saya telah memperkenalkan kaedah dalam soalan, yang mana dalam kaedah ini pelajar dibentuk kepada 6 soalan. Jadi satu kumpulan saya bentuk antara 5 hingga 6 orang pelajar. Okey, yang mana yang mana setiap pelajar tu wajib menyertai aktiviti ini. Okey, permainan ni macam ni. Okey, contoh yang nombor tu menunjukkan okey, macam ni. Contohnya pelajar setiap kumpulan tu perlu membaling dadu, yang mana dadu tu terbahagi kepada 2 warna, satu warna merah dan satu lagi warna hijau. Okey, bila pelajar tu baling dadu dan apabila pelajar tu mendapat lontaran dadu yang berwarna hijau, maka pelajar perlu menjawab soalan yang bahagian
kanan, yang bahagian kanan. Pelajar perlu menjawab soalan bahagian sini. Yang ni soalan ni diciptakan sendiri oleh pelajar berdasarkan subtopik yang saya bagi. Macam kumpulan 1 subtopik ni, kumpulan 2 subtopik ni. Subtopik itu berlainan antara kumpulan A dan juga kumpulan B. Okey, seterusnya sekiranya pelajar mendapat balingan dadu yang berwarna merah. Jadi pelajar ada pilihan untuk menjawab aktiviti 2 silang kata, dan juga aktiviti 3 ialah teka-teki, yang mana soalan teka-teki itu pelajar boleh pilih nak ambil daripada sampul 1, 2, 3 dan 4. Itu bergantung pada pelajar. Okey, jadi setiap pelajar tu perlu menamatkan permainan. Jadi setiap pelajar dalam kumpulan tersebut perlu menamatkan permainan sehingga tamat. Yang mana setiap balingan dadu tu pelajar perlu menjawab soalan. Kalau macam pelajar tak boleh jawab soalan, saya bagilah rujuk buku teks pada macam tu. Okey, ni contoh permainan dadu. Dan sekiranya pelajar ni salah menjawab soalan yang diberikan, jadi contoh macam lontaran dadu tu pelajar dapat 3, jadi pelajar tu boleh bergerak 3. Gitu. Tapi sekiranya pelajar tu menjawab soalan dengan salah, mereka kena undur balik. Bergantung kepada jumlah dadu yang mereka dapat tu. Okey, ni berdasarkan pemerhatian saya, rata-rata pelajar menunjukkan bersemangatlah semasa aktiviti ini dijalankan. Okey, ni saya ambil satu kumpulan saja. Okey, selepas permainan ini tamat, saya bagi pula soalan yang sama sebelum saya menjalankan aktiviti ini. Saya memberi soalan objektif yang sama. Jadi berdasarkan pemerhatian saya menunjukkan perubahan markah. Sebab setiap kumpulan yang saya bagi, 6 kumpulan tadi memberikan subtopik yang berbeza. Jadi perbandingan markah sebelum dan selepas saya menggunakan kaedah ini. Jadi refleksi kajian saya ialah pelajar ni lebih semangat dan menarik minat pelajar untuk mempelajari mata pelajaran sejarah dengan mempelbagaikan kaedah pembelajaran, dan juga dapat meningkatkan kefahaman pelajar berkaitan dengan tajuk ini. Seterusnya bagi saya sendiri dapat memberi idea kepada saya untuk mempelbagaikan suasana pengajaran dan pemulacaraan yang dapat menarik minat pelajar. Okey, jadi cadangan kajian yang seterusnya. Kajian selanjutnya dapat menggunakan kaedah ini kepada kelas sejarah, terutamanya kepada kelas belakang, dan juga saya dapat mengaplikasikan tajuk pembelajaran seterusnya dengan menggunakan kaedah ini. Maksud saya bukan hanya berkaitan tajuk ini je lah, boleh guna tajuk lain pun boleh guna juga kaedah yang saya perkenalkan ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.